يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله رب العالمين. Setan, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang merusak barisan pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus hidup atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi dapat kita datang ke masjid ini berjemaah walaupun dalam keadaan mengantuk. Saya sebenarnya suruh imam umum tadi kuliah pagi ni dibatalkan. Dia pergi umum pula kuliah diteruskan walaupun mengantuk tadi. Sebenarnya tuan-tuan saya mengantuk betul ni. Tinggal lagi saya tengok ada orang buat kitab, saya buat juga kitab. Tapi niat dia memang 100% memang nak batalkan hari ni sebab tengok memang faham dah orang mesti mengantuknya hari ni kan. So balik tadi kita mantai raya sama-sama. Saya pun mantai itu tidur kumpek tuan. Ni bingki kepala dia nak tidur ni. Tapi bila tengok tuan-tuan bawa kitab, saya bawa kitab tadi kan, takut kan apa-apa hal kata dekat imam batal lah, kita tangguh. Tapi imam nampak lain yang diumum ni. Jadi saya setuju dengan dia sebab dia kata tak apa ustaz, kita semua mengantuk, kurangnya ustaz cakap sikit, dapat satu ayat pun okey, kita ambil berkat majlis ilmu. Itu yang tepatnya lah. Yang pasti tuan-tuan hari ni tak lama lah kita. Mungkin pukul 7 kita berhentilah. Kita ambil berkat majlis ilmu hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu hari ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk negara kita. Sebab kita difahamkan yang berjaga malam tadi parlimen tergantung. Tak tahu sampai bila tergantung-gantung Jadi kita pun masalah tu. Itu memang masalah besar. Seperti mana yang saya pernah sebut dulu, Nabi pesan pada kita, kalau masuk negara tak ada pemimpin, keluar segera daripada negara tu. Jadi masalah kepimpinan bukan masalah kecil-kecil. Kita pun tak tahu siapa yang bakal merintah, tapi mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, majlis tafsir ni, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan dunia kita. Lebih-lebih lagi untuk kehidupan akhirat kita. Kita mohon pada Allah, kita bertawassul dengan majlis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan pada kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang saksama, yang betul-betul berkemampuan untuk memacu negara ini. Dan yang paling penting tuan-tuan, negara ini dapat dipacu, dipimpin menjadi maju seiring dengan negara-negara lain dalam keadaan agama ini tidak diperkotak-katikkan, tidak dipermain-mainkan. Itulah sebab kenapa kita hidup kat muka bumi ni. Paling penting agama lah. Apa-apa hal pun tuan-tuan, agama ni paling penting. Kita sanggup tolak kemodenan, janji agama kita selamat. Kalau kita maju tapi agama kita mundur, tu satu masalah besar pula di akhirat, itu susah. Tak apa tuan-tuan, kita tinggal yang tu, kita tengok Al-Quran ni 1-2 ayat, lepas tu kita berhentilah. Sebab mata saya ni dah rasa berpindah-pindah, dah tak nampak rasa dah ni.
Kita tengok tuan-tuan ayat yang 86 surah An-Naml. Kita mula dengan surah An-Naml di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. Alam yarau, mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Alam yarau. Anna, semua nun yang bersabdu adalah wajibul gunnah, wajib dengung qada 2 harakat. Anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara. Wan-nahara sama dengan anna, dua-dua ni tu wajibul gunnah. Wan-nahara dengung qadar 2 harakat. Mubsira, ba mati di tengah-tengah bacaan, tengah-tengah ayat, qalqalah surah, jadi ada bunyi detakkan suara tu. Mubsira, mubsiran, bila kita berhenti jadi mubsira, dia akan jadi di sana man iwad kalau kita berhenti. Kalau kita teruskan bacaan, maka dia akan jadi hukum dia izhar halqi, dia tak ada dengung. Mubsiran inna fi dzalik. Tapi kalau berhenti mubsira, dia jadi man iwad. Inna sama dengan anna, sama dengan wan nahara, wajibul gunnah. Fi zalika la ayatin. La itu mad badal. Setiap kali hamzah duduk sebelum huruf mad, iaitu huruf alif yang mati atau ya yang mati atau waw yang mati, maka jadi mad badal. Maksud saya a ataupun i, u. La itu mad badal tu. La ya til liqaumin yu'minun. Til liqaumin, bagi 2 di bawah bertemu dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah. Saya selalu sebut, kalau bagi 2 di bawah atau di atas, kalau bagi itu tak selari, itu tanda dengung. Kecuali kalau di hadapan huruf lam dan ra. Jadi la ayatil ni tak dengung, sepatutnya dengung, tapi oleh kerana di hadapannya huruf lam, maka dia dibaca tanpa dengung. La ayatil liqaumin yu'minun. Mi yu idgham ma'al gunnah. Kita baca dengung qada 2 harakat. Liqaumin yu'minun. Nun man arid disukun, boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, lebih kurang bunyi dia, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun.
Itu tuan-tuan dari sudut hukum tajwid dia. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya. Tiadakah mereka lihat bahawa kami, yakni Allah, telah menjadikan waktu malam supaya mereka berehat padanya dan menjadikan siang nampak terang. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi keterangan bagi kaum yang beriman. Jadi tuan-tuan, sebelum kita huraikan ayat ni, kita ambil dulu kefahaman atau maksud ayat ni. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu daripada tanda-tanda keagungannya, iaitu dijelaskan pada kita tentang kejadian malam dan siang, di mana Allah Ta'ala jadikan malam supaya kita boleh berehat, siang bercahaya supaya kita boleh mencari kehidupan. Demikian itu kata Allah, inna fi zalik, pada demikian itu. Demikian apa? Kejadian siang dan malam itu adalah merupakan menjadi keterangan bagi kaum yang beriman. Keterangan di sini maksud menjadi tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Huraiannya, setelah mereka dipertakutkan dengan kedatangan hari kiamat yang menggemparkan dan menggerunkan itu, di sini Allah membawakan dalil tentang kekuasaannya, iaitu Allah menarik perhatian orang-orang yang mendustakan keterangannya itu supaya melihat, memikir dan merenungkan dengan sedalam-dalamnya apa maksud dan tujuannya Allah menjadikan alam ini dengan mengadakan giliran malam dan juga siang yang datangnya silih berganti. Tidak lain malam Allah jadikan untuk manusia supaya dengannya ia dapat berehat, mengendurkan gerakan dan kegiatannya yang dengan tidur di waktu malam, supaya tubuh badan, otot-otot dan urat sarafnya yang tegang sebab banyak bekerja pada waktu siang menjadi kendur pada waktu malam semasa berehat, dan fikirannya yang bekerja keras pada waktu jaga juga menjadi tenang pada waktu tidur. Kemudian apabila dia jaga pada waktu pagi, kembalilah cergas seperti sedia kala. Jadi kita faham tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan malam ni sebagai salah satu bentuk kerehatan kepada manusia. Hari malam ni Tuhan rehatkan kita. Tuhan rehatkan kita. Jadi nak suruh manusia ni boleh berehat, dijadikan malam ni gelap. Kalau malam macam siang sekarang, mungkin ada orang yang tak berehat. Itu pun malam-malam ada yang tak berehat, dibantai berjaga sampai kompek pagi, tengok keputusan. Suruh berehat, tak nak berehat, kan dah ngantuk dah. Kan? Jadi malam ni Allah Ta'ala golapkan, supaya apa? Manusia lebih terarah kepada berehat. Digolapkan malam, dijadikan suasana lebih sejuk berbanding pada waktu siang. Ditenggelamkan matahari supaya sampai maksud berehat itu. Sungguh-sungguhlah Allah Ta'ala sediakan waktu untuk manusia berehat. Setelah mana hari siang letih bekerja, ke hulu ke hilir, dengan panasnya panahan cahaya matahari, dengan saraf urat-urat kita semuanya bekerja, sehingga menjadi tegang kerana tekanan bekerja itu, Allah Ta'ala datangkan malam supaya kita berehat. Berehat guna mengendurkan kembali urat-urat yang letih bekerja tegang siang hari. Otak kita pun sakit mikir, hari malam ditidurkan kita untuk kita berehat. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita bangun waktu pagi, kita jadi cergas. Walaupun kadang-kadang badan rasa letih, tapi rasa badan tu longo-longo, tapi rasa sogar. Begitulah yang nak ceritakan oleh Allah Ta'ala ni. Aku jadikan malam ni supaya engkau menjadi tenang, boleh berehat. Sungguh kita bangun pagi, kita tidur malamnya, kita akan cergas. Kalau tak tidur, kita jadi susah sikit, moyok sikit, ngantuk dan sebagainya. Dan tidak lain siang Allah jadikan supaya alam yang tadinya diliputi kegelapan malam menjadi terang. Semua barang nampak dan dapat dilihat dengan jelas, dan orang mudah bekerja untuk menjadi penghidupan atau sara hidupnya.
Hari siang pula Allah Ta'ala akan gunakan hari siang ni untuk kita bekerja, mencari nafkah, mencari keperluan untuk kehidupan. Dipermudahkan kita berurusan dengan siang itu disinari dengan cahaya matahari. Tak jadikan sejuk, jadikan siang tu nampak ada matahari, kan, guna sebagai pendorong kepada kehidupan manusia. Kalau tak ada matahari mati. Sebab tu negara-negara sejuk, walaupun sejuk, matahari tu tetap ada, kan, sebab itu punca haba kekuatan untuk manusia. Bukan saja manusia, tumbuh-tumbuhan pun perlu kepada panahan cahaya matahari, haba daripada matahari. Dulu saya pernah jelaskan, manusia ni dia tak boleh jauh daripada matahari. Sumber Allah Ta'ala jadikan satu sumber kehidupan kita. Sebab itulah tarikan daripada matahari lah yang sunnatullah. Allah Ta'ala cipta begitu, setting dia. Tarikan daripada matahari ni dah menjadikan kehidupan ni hidup. Dia masih lagi di atas, beredar di atas, di atas orbitnya. Putar atau paksi beredar atas orbitnya, supaya pastikan planet-planet yang ada kehidupan ni dia tak tercampak jauh daripada matahari. Kalau dia campak jauh matahari, maka matilah manusia, matilah kehidupan. Cantiknya susun atur alam ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peredaran yang seperti ini hendaklah difikirkan, iaitu tidak akan terjadi yang demikian itu kalau tidak ada yang mengaturnya, dan hendaklah diketahui bahawa pengatur alam itu tidak lain hanyalah Tuhan seru sekalian alam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keterangan dan bukti yang menandakan wujudnya Allah, dan keterangan yang seperti ini amat berguna, dan yang mendapat faedahnya hanyalah orang-orang yang beriman, sedang orang-orang yang kufur tak akan mendapat faedah atau keuntungan daripadanya. Jadi Allah Ta'ala jadikan malam siang ini sebagai salah satu tanda supaya akhirnya orang-orang yang beriman dapat memikirkannya, dan akhirnya dapat akur dengan kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakininya dengan sungguh-sungguh. Ini sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan, tuan-tuan. Menukar malam siang. Bukan kocik-kocik punya cerita tu, kan. Nak jaga satu alam besar bagi manusia ni, boleh tukar malam jadi siang, siang jadi malam. Dalam keadaan ketika kita malam, di waktu yang lain mungkin orang siang. Ketika kita siang, mungkin tempat lain jadi malam pula, kan. Tak sama peredaran ni, peraturan ni. Bukan satu dua tempat ni. Ini semua susun atur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari ditiupkan serunai sangkakala, maka menjadi takutlah orang-orang yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semuanya datang berendah diri. Ayat 87 ni pula menceritakan pada kita saat-saat ketika mana Allah Ta'ala nak memusnahkan bumi ni, mematikan manusia dengan ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari ditiup serunai sangkakala, maka menjadi takutlah orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Jadi Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab Tazkirah, dia menyebutkan sangkakala tu macam tanduk, kan, yang ketika mana nak ditiup, dimasukkan semua roh-roh manusia, orang yang mati dulu-dulu dalam sangkakala ni. Bila malaikat tiup, kan, maka keluarlah semua roh-roh ni menuju ke jasad masing-masing. Maka manusia dibangkitkan daripada kubur. Itu ketika nak bangkit. Ini ketika nak dimusnahkan bumi ni pun ditiup juga. Setelah Allah menerangkan tentang adanya hari ba'as atau kebangkitan,
hanya diceritakan secara khusus dengan dalil-dalil yang diberikannya seperti pada ayat 83 hingga 86 yang terdahulu. Maka di sini diceritakannya pula tentang hari kebangkitan itu secara umum meliputi sekalian makhluk di seluruh alam, iaitu ingatlah apakala saat kiamat itu datang, pada hari itu malaikat Israfil meniupkan serenai sangkakala, maka menjadi takutlah orang-orang yang di langit dan di bumi kerana hebatnya, lalu mereka semuanya mati. Lalu mereka semuanya mati. Wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup sangkakala, fa fazi'a man fis sama. Fazi' ni tuan-tuan diterjemahkan takut, terkejut. Terkejut. Kebanyakan para ulama menyebutkan bahawa serunai sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama menjadikan makhluk-makhluk takut, kemudian menjadikan makhluk-makhluk itu pula mati, iaitu sa'iq. Dan tiupan yang kedua ialah untuk membangkitkan makhluk-makhluk tersebut. Kali pertama Israfil tiup, manusia dengar, terkejut, lalu mati. Tiupan yang kedua gunanya untuk membangkitkan manusia yang telah mati ini, dikumpulkan, dihimpunkan di mahsyar. Dalam surah Yasin dinyatakan oleh Allah ayat 51, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup serunai sangkakala, tiba-tiba mereka bangkit dari kubur dan segera datang kepada Tuhan mereka. Kita tak tahu macam mana bunyi sangkakala ni. Macam mana bunyi yang Allah Ta'ala buat bila tiup, orang dengar takut tahu mati. Kan? Hari ni kotuklah gong tu kuat-kuat sebelah telinga kita ni, bung. Tak mati lagi, boleh hidup lagi. Ini sangkakala ni tiup, orang dengar terus mati. Macam mana hebatnya bunyi sangkakala ni, wallahu a'lam, sebab dia tak pernah ditiup lagi. Kita pun tak pernah dengar. Kan kok mati pula tiup ni, mereka nak dengar ke katakan. Tiup sekali mati pula semua. Kan? Itu cerita kartun tu kan. Dulu ada orang cerita ustaz, kali pertama ditiup oleh Israfil, semua mati. Mata mati tu ustaz, Israfil matilah. Sebab yang kekal Allah Ta'ala je. Semua makhluk melalui kematian tu dia. Lepas tu ditanya saya, kalau Israfil pun dah mati ustaz, siapa nak tiup sangkakala kali kedua tadi? Apik saya jawab. Takkan saya nak tiup. Tentulah Israfil. Pandai-pandailah Allah Ta'ala sebagai pemilik bumi ni, dunia ni, untuk buat set macam mana. Saya kata tentulah Israfil, kan dia malaikat peniup sangkakala. Dia dah mati tadi, tak boleh hidup kau. Manusia semua Tuhan boleh hidup, anak hidup Israfil seorang tak boleh. Ditanya lagi, katalah Israfil hidup tuan-tuan, ustaz tadi. Israfil nak tiup sangkakala, agak-agak dia jumpa tak sangkakala tu. Kat mana dia letak? Ada satu ni soalan kartun yang itu soalan macam orang, itu soalan bukan nak tahu, soalan main-main tu. Kat mana sangkakala ustaz? Kali pertama tiup tu dah tak tahu mana sangkakala, dah kiamat, dah habis, musnah dah. Dia ingat cari sangkakala tu macam cari kunci kereta agak cik tabel obeh rumah cik dalam poket. Jadi itu semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bunyi itu bunyi yang menggerunkan, sehingga manusia dengar takut tu mati. Hebatlah bunyi itu. Kemudian bila ditiup, tiup yang boleh membangkitkan semua yang mati bangkit. Kita berdiri tengah rumah kita, kita menyorit. Sekeliling tu ada bilik anak kita, 3 bilik anak perempuan, anak bongsu, alung, alang, angah. Tak bangun dia dah. Kan? Susah nak wujud. Ini tiup bangkit semua yang mati tu. Dengar bangkit semua. Kali yang kedua, mengikut Al-Hasan, serunai sangkakala itu berupa seperti tanduk, bermakna bahawa segala roh ada berkumpul dalam serunai tersebut. Kemudian serunai itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka terbanglah roh-roh itu mendapatkan jasad-jasad yang dahulunya telah berpisah dengannya. Lalu jasad-jasad itu pun menjadi hidup. Sebelum ditiupkan,
Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, bila manusia ni meninggal, dia tulang apa? Tulang cenungging tu dia tak reput. Semua hancur habis tuan. Cuma tulang sulbi kita ni dia tertinggal. Dia seperti menjadi benih kepada jasad manusia. Kemudian tak kala bila Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia, diturunkan, dipanggil ma'ul hayah. Kata Imam Qurtubi, air kehidupan turun membasahi bumi. Jadi tulang sulbi ni yang kono air ni, akhir dia membentuk balik jasad. Seketika itu ditiupkan sangkakala, maka roh-roh ini akan pergi mendapatkan jasad masing-masing. Itu yang disebut oleh Al-Imamul Qurtubi dalam kitab Tazkirah dia. Maka hiduplah manusia, keluarlah daripada kubur. Dari apa yang dijelaskan oleh ayat 87 ini tadi dan ayat-ayat lainnya, bahawa apabila serunai sangkakala itu ditiup, maka semua makhluk di langit dan di bumi menjadi takut kerana melihat kehancuran dunia yang akhirnya mereka turut binasa, dan juga takut apabila nanti dibangkitkan semula semasa melihat adanya azab dan siksaan yang mengerikan. Bangkit dalam keadaan ditukar bumi langit ni, yauma tubaddalul ardu was samawat, pada hari ditukar bumi, langit. Ketika itu manusia dibangkitkan, kelihatan olehnya bumi ini seperti kapas putih atau seperti roti. Ada yang kata seperti warna perak, lurus, tak ada apa-apa, tiada tinggi dan tiada rendahnya. Dipandang ke mana-mana arahnya, jawapannya adalah sama dan serupa. Pandang sini pokok tak ada, sini tak ada, semua sama ya kawasan. Abu Hurairah, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Yakni kecuali yang tidak merasakan takut itu ialah orang yang ditetapkan hatinya oleh Allah dan dia sentiasa saja berasa tenteram. Ayat tadi sebut hari ditiup sangkakala, maka menjadi takutlah orang-orang yang ada di langit dan di bumi. Kecuali orang yang Tuhan tetapkan hatinya, dia tak berasa takut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang firman Allah, illa man syaa Allah, jawab baginda, mereka yang dikecualikan itu ialah para syuhada yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir. Mereka menghudus pedang mereka berkawal sekeliling Arash. Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang mati syahid itu adalah hidup di sisi Tuhan mereka, maka tidaklah akan merasai ketakutan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ketika sangkakala ini ditiupkan, orang semua takut. Tiup kali pertama mati semua, terkejut mati. Kali kedua takut, nak dibangkitkan, semua dah faham dah, ini hari kita akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya merasa gerun, merasai ketakutan, kecuali kata Ibnu Abbas, orang-orang yang mati syahid. Mereka ni hidup di sisi Tuhan mereka, maka tidaklah akan merasai ketakutan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid itu mereka itu mati begitu. Bal ahya'un inda rabbihim, bahkan sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, bahkan diberikan rezeki pula oleh Allah Ta'ala. Abu Hurairah sebut para syuhada ni, iaitu orang-orang yang dulu berjuang menegakkan agama ni, menghunuskan pedang menegakkan agama ini, mereka ini berkawal sekeliling Arash, duduk di keliling Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mati syahid ni maksudnya orang yang memperjuangkan agama ni, li'la'i kalimatillah. Orang yang mati berjuang kerana nak menegakkan agama Allah Ta'ala ni, maka dia hidup sebenarnya di sisi Allah. Dia diberikan rezeki, oleh Allah. Ada pula kaul yang mengenai mereka yang dikecualikan itu ialah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Tak ada makhluk yang masih hidup selepas ditiupkan serunai sangkakala melainkan mereka yang empat inilah. Baru jumpa jawapan ni. Ditiup sangkakala tu, ada yang tak dimatikan oleh Allah lagi upoi.
Ada 4, ini pendapat. Ada pula kaul katanya. Maknanya tak berapa kuat lah. Kalau pendapat tu kuat, disebutkan orang dia. Sebab tu kalau kita mengaji fiqh ke apa, disebut waqala, contoh dia si fulan bin si fulan. Pendapat tu kuat, ada yang menyatakan. Waqila, dan dikatakan. Mana ada pendapat, itu tak berapa kuat. Adalah pendapat mengatakan bahawasanya ada 4 malaikat ni, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel ni dia tak mati. Ketika saat ditiup sangkakala. Ada pula yang meriwayatkan yang masih tinggal hidup bersama 4 orang malaikat itu ialah malaikat pendukung arash, itu malaikat hafazah. Akan tetapi kemudian masing-masing malaikat itu akhirnya dimatikan juga. Tapi akhirnya walaupun hidup, tapi akhirnya semua mati juga. Kata Ustaz Ahmad Suan Haji, iaitu mula-mula sekali dimatikan Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat-malaikat pendukung arash, dan akhir sekali malaikat maut atau Israel. Sebab agak dulu masa kita kecil-kecil kan ada tok guru, ustaz-ustaz kat surau kita, yang last sekali mati Israel, yang rupanya ada asas lah. Akhir esok dia cabut nyawa sendiri. Sehingga dia sebut, kalau aku tahu sakit macam ini, cabut nyawa ni, aku tak nak cabut nyawa orang lah. Itu guru-guru dulu sebutlah. Wallahu alam. Dan tidak ada yang kekal hidup, hanyalah Allah. Maka benarlah Allah Ta'ala menjadikan apa yang namanya makhluk itu, dia pasti akan melalui kematian. Sebab kalau tak mati kan jadi kokar belakang kan? Jadi yang kekal tu hanya Allah. Jadi semua mati kecuali Allah. Maka langit pun digulung seperti gulungan surat. Kemudian Allah bertitah, Akulah Tuhan yang maha perkasa. Siapakah yang empunya kerajaan hari ini? Maka tiada sesuatu yang menjawab. Lalu Allah bertitah, yang empunya hanyalah Allah, Tuhan yang maha esa lagi perkasa. Bila Allah Ta'ala dah gulung langit bumi ni, Allah Ta'ala sebut, Akulah Tuhan yang maha perkasa. Siapa punya kerajaan hari ni? Siapa? Kata Allah. Tak ada yang punya kerajaan hari ni melainkan akulah yang empunya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerajaan yang kekal, yang kukuh, hanya kerajaan Allah Ta'ala saja. Kerajaan-kerajaan lain tu adalah merupakan pemberian daripada Allah. Sebab ada ayat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Tuhanlah pemilik segala kekuasaan, segala kerajaan. Dia beri kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia tanzi'ul mulk, dia tarik kerajaan tu daripada sesiapa yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dia muliakan sesiapa yang dia nak. Wa tuzillu man tasha', dan dihina siapa yang dia nak. Jatuh bangun kerajaan ni, itu semuanya aturan daripada Allah Ta'ala. Biyadikal khair, di tangan Allah Ta'ala lah kebaikan sebenarnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah, engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Jadi Allah Ta'ala beri kerajaan. Kerajaan yang tak gugur-gugur hanya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang berlaku hari ini. Sampai pukul 4 pagi tadi kita tengok, turun naik kan. Lepas ni tak tidur lah orang lagi, tengok bola pula, dah Piala Dunia pula, tak tidur lagi jawab kan. Jadi semua ni aturan daripada Allah. Allah Ta'ala yang mengatur tuan-tuan kehidupan kita. Dia tu'til mulka man tasha', dia bagi kerajaan pada siapa yang dia nak. Tuan-tuan tengok selepas ini, siapa yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi kerajaan di Malaysia ini, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita yang mengundi ni pun, yang bangkang-bangkang ni pun Allah Ta'ala. Dia masukkan dalam hati kita ke mana kita nak pergi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu, Allah yang jadikan apa yang kamu buat. Hakikatnya sebenarnya Allah Ta'ala yang uruskan. Bila dia nak bagi kerajaan, dia bagi ke orang yang dia nak, dia akan masukkan dalam jiwa-jiwa orang ni. Kau ni. Sebab itu macam satu
Kejutan pula malam tadi kan, tak terfikir dia otak tengok kan. Orang tak pernah main bola, tiba-tiba skor 73 kan. Yo, masuk sekali main, sekali banyak. Memang pelik lah kan. Tak pernah masuk gelanggang, tiba-tiba masuk. Sebenarnya itu semua adalah urusan Allah. Dia lebih tahu, dan kita tunggu aja tuan-tuan selepas ini episod-episod berikutnya kan. Yang penting kita copek ada kerajaan, ada yang berkuasa, dapat memimpin negara ni dengan baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita hidup dengan aman, ekonomi terjaga, agama lebih penting lagi jaga, InsyaAllah mudah-mudahan. Allahumma amin. Jangan berobot dah lah, 4 macam berobot lepas ni 4 ni tak tentu lagi kan. Tunggu saja tuan-tuan, insya-Allah. Wa kullun atauhu dakhilin. Akhir ayat ni. Dan semuanya datang merendah diri, yakni mereka ketakutan semasa ditiupkan serunai sangkakala pada kali kedua. Semuanya berada di hadapan Tuhan yang Maha Besar untuk disoal, diberi jawapan, dibicarakan dan dihisap dengan keadaan kerendahan dan hina. Tak ada seorang pun yang dapat mengelakkan diri, baik yang taat maupun yang derhaka. Tak salah saya kata Ibnu Mas'ud, tak ada seorang pun manusia pada saat itu dibangkitkan melainkan Allah Ta'ala akan berhadapan dengannya. Soal dibangkitkan, semua yang kita lakukan dalam bumi tuan akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala, baik kecil maupun yang besar. Semua perbuatan kita, tak ada satu pun yang kita buat ni takkan dipersoalkan, semuanya akan dipersoalkan. Sebab itulah ketika mana Luqman Hakim menasihatkan anak, dia beritahu anak ni, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata dia, kalaulah ada satu biji sebesar zarah pun, biji boneh, letakkan ke teh batu ataupun teh langit ataupun teh bumi, kecil ya, ya'ti biha Allah Ta'ala pasti akan mendatanginya. Nak beritahu manusia ni buat sebesar mana pun Allah Ta'ala akan balas. Hujung ayat tu, innallaha latifun khabir. Allah itu maha latif khabir. Khabir ni mengetahui, latif khabir ni maha mengetahui sampai benda yang kecil-kecil pun diketahui oleh Allah. Jadi tak ada hari tu yang kita buat satu benda yang diabaikan oleh Allah. Semuanya akan diberikan ganjaran sesuai. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu takkan dibalas, kata Allah, melainkan sesuai mengikut apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 52 surah Al-Isra berbunyi, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi. Pada hari itu Allah memanggil kamu, lalu kamu sahut dengan memujinya. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian ketika dia memanggil kamu dengan suatu panggilan dari bumi, tiba-tiba kamu keluar. Kan manusia ni besok ketika mana tiup sangkakala, Allah Ta'ala panggil semua. Semua pun bangkit, berdiri, menuju ke suatu tempat, berhimpun beramai-ramai menunggu apakah kesudahan, arahan-arahan Allah selepas itu. Sampailah wa imma kita ke syurga, wa imma kita ke neraka. Semuanya bergantung pada saat ketika itu apa Allah Ta'ala nak buat kan. Neraka syurga kita semuanya bergantung pada hari perbicaraan pada hari itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat 87 dan 88 ni cerita tentang saat-saat dunia nak dikiamatkan. Kemudian sedikit cerita bayangan dibangkitkan manusia, sehingga berdirilah kita situ berlama-lamaan. Setengah kaul kata sampai 60,000 tahun, 70,000 tahun. Kalaulah bukan kerana syafaat Nabi, doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Pastilah kita berdiri berlama-lama kita tak tahu sampai bila-bila, ngikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan semua tunduk, fala tasma'u illa hamsa. Tak ada orang cakap-cakap hari tu, semuanya bisik-bisik senyap je. Tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu pagi ni latih lah. Cukuplah kita berhenti kat sinilah. Dapat 30 minit, 40 minit pun alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini tuan-tuan dapat kita fahami bersama. Dan saya nak simpulkan satu saja, nak beritahu tuan-tuan, bila kita dimatikan oleh Allah, kita bukan mati begitu saja. Kita mati dihimpunkan, buat apa dihimpunkan? Dihimpunkan guna untuk menunjukkan adilnya Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala dah tahu dah siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Jadi buat apa nak himpun-himpun? Bangkit ya, hidup balik, masukkan dalam neraka. Mana yang dalam neraka jerahat dia dalam neraka, mana yang dalam syurga masuk dalam syurga. Boleh macam tu. Taklah payah-payah kita nak berdiri beramai-ramai semua. Ini urusan Allah Ta'ala. Salah satu bukti adilnya Allah Ta'ala tu, dihimpun dengan kita, dipanggil semua manusia, diceritakan kau dulu kau ni kau buat, ni kau buat, ni kau buat, ni kau buat. Oleh kerana banyak kejahatan kau layak masuk neraka. Ada apa-apa nak cakap? Macam tu rasa soalah kan? Layak kan? Layak nak masuk neraka. Himpun semua orang. Dulu kat dunia, malam-malam orang tidur dia semayang, orang tergolak dia baca Quran, orang berbuat dia berzikir, susah hidup memenuhkan kehendak agama dia. Susah dekat bumi ni, orang ada yang senang. Adil Allah Ta'ala tu, di akhirat besok dia berikan kelebihan, masukkan dalam syurga, tunjukkan dulu ni awak ni buat, ni awak ni buat, ni awak ni buat, ni awak ni buat. Nak tunjukkan adilnya Allah Ta'ala tu. Kan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah, beramallah kamu. Wa qul i'malu, beramallah kamu, kerana Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kamu besok. Juga orang-orang yang beriman melihat pekerjaan kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang zahir, dan dia akan beritahu kamu apa yang kamu buat dulu masa kamu hidup kat dunia. Satu bentuk pengiktirafan daripada Allah, kemuliaan. Orang yang buat baik, maka nampaklah kebaikan-kebaikan yang dia buat. Allah Ta'ala pun sebut, kerja kamu, beramal kamu, besok semua orang tengok. Malaikat tengok, Allah Ta'ala tengok, Rasul tengok, orang-orang beriman tengok. Ada orang buat baik dalam muka bumi tuan, tak tahu, tak ada orang pun tahu dia buat baik, kan? Dia sesanya buat baik, tapi di akhirat besok Allah Ta'ala akan tunjukkan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Dalam bumi ni ramai orang baik, derma berjuta-juta, kan? Orang tak tahu siapa dia. Di akhirat besok pasti Allah Ta'ala tunjukkan, kan, kebaikan-kebaikan yang dia buat sebagai salah satu bentuk kemuliaan, iktirafan daripada Allah kepada orang yang melakukan kebaik. Adil dia Allah tu, dia tak masukkan manusia dalam neraka kecuali setelah melalui perbicaraan. Begitu juga tak dimasukkan orang dalam syurga kecuali ditunjukkan, ditontonkan kepada manusia apa kelayakan dia sehingga dia boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk pagi ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikannya, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia kita, dan kita dikurniakan keselamatan di akhirat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita